Jadi saya mula Saya intro sikit ya. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua. Terima kasih yang join untuk sesi webinar Perjasa pada pagi ini. So, ini sesi yang kali keempat yang dianjurkan oleh pihak Perjasa lah. Dan kali ini kita menjemput Encik Haris Fazilah daripada Songket Mail yang akan berkongsi dengan kita berkenaan dengan Elastic Stack Kibana. So, ambil peluang dekat sini, perkongsian ilmu ini kita jadikan sebagai panduan di musim-musim PKP ni di rumah je. So, sambil-sambil tu kita menambah ilmu kita dan apa-apa soalan saya rasa boleh terus bertanya, boleh terus tulis dekat dalam chatting tu nanti. Saya akan cuba catatkan mana yang tengah-tengah dia bagi taklimat tu nanti, saya catatkan mana-mana soalan tu. So, kalau kata bila once dah buka untuk sesi soalan jawab ni nanti, kalau masing-masing ada nak tanya boleh unmute-kan mikrofon masing-masing. So buat masa ni semua saya mute-kan dulu dan kita sama-sama dengar daripada Cik Haris Fazilah. Silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, seperti yang dah diperkenalkan tadi, saya Haris Fazilah Jamil. Jadi dari segi Elastic Stack ni adalah kalau orang kata adalah software dalam dunia open source untuk kita buat indexing data dan kita boleh visualizekan data tu menggunakan komponen yang ada dalam Elastic Stack. Okay, Elastic Stack ni dia ada beberapa software yang digabungkan sekali untuk menjadikan dia satu solution lah. Jadi kalau masing-masing nampak dapat tengok slide saya kan. Jadi Elastic Stack ni kalau kita tengok the whole solution dia adalah dia sekurang-kurangnya waktu kita buat pemasangan dia ada 4 jenis software yang kita akan pasang yang dipanggil Elastic Stack. Yang pertama sekali yang layer yang yang atas sekali di mana kita buat visualization dan juga untuk manage Elastic Stack ni dipanggil Kibana. Jadi Kibana ni adalah software yang di mana kita boleh gunakan browser kita untuk kita tengok visualizekan data yang kita telah masukkan dalam Elastic dan kita boleh manipulate data tu, manage juga Elastic Stack dalam ni. So saya nanti akan tunjukkan sedikit macam mana penggunaan Kibana nanti. Dan komponen yang penting bagi Kibana adalah apa yang dipanggil sebagai Elasticsearch. So kalau kata Elasticsearch ni ada tempat di mana kita ambil data kita tu tadi, kita ingest masuk dalam Elasticsearch dan berbanding dengan database, Elasticsearch ni adalah yang dipanggil sebagai NoSQL database. Maknanya dari segi Elasticsearch pula, apa sahaja data yang dimasuk dalam Elasticsearch ni dia akan index. Maknanya all the field, all the rows, all the contents yang dimasuk dalam dia akan index. Kalau kata kita biasa dengan database, kita akan define dulu mana field, mana column yang kita nak index. Tapi dalam Elasticsearch semua data yang masuk dalam Elasticsearch ni akan diindekskan. Dan bila dia punya target matlamat dalam pembangunan Elasticsearch adalah untuk membuatkan search data ni laju dan mudah diperhati. Maknanya bila kita gunakan Kibana tu, kita boleh search data kita dengan laju lah. Jadi komponen yang orang kata ketiga dan keempat adalah bahagian di mana orang kata nak ingest masuk data kita. Maknanya kita nak sediakan data atau file kita dan kita akan gunakan dua software ni, Bits dengan Logstash, untuk kita ingest masuk. Maknanya dia jadi data tu jadi input dan Bits atau Logstash ni akan ambil dan masukkan dalam Elasticsearch. Barulah Kibana boleh visualizekan dia. Okay. So Bits asalnya dulu Bits ni tak ada. I think dalam version kelima version kelima baru dia perkenalkan Bits. Okay, Logstash asalnya yang kalau kata kita Google ke apa ke, kita akan jumpa biasanya dulu dia panggil ELK, Elasticsearch, Logstash dengan Kibana lah. So dulu partnya hanya ada tiga komponen ni. So Logstash yang mainkan peranan di mana dia ada pelbagai input. Maknanya dia boleh bukan takat dia boleh ambil data daripada CSV, dia boleh ambil data daripada API punya HTTP, dia boleh ambil data daripada SQL punya ni, dan bila dia masuk dalam Logstash dia boleh filter
dan juga dia boleh kata enrich data tu dengan beberapa komponen dia yang ada dalam tu, dan kemudian dia boleh output pula kepada pada Elasticsearch. So Logstash ni bukan setakat saja Elasticsearch punya output saja, dia boleh juga output kepada orang kata database yang lain sebagai contoh. Maknanya kalau kata kita nak ingest balik, maknanya output kita nak masuk balik dalam database pun kita boleh buat, ataupun kita nak tukar balik dalam bentuk JSON supaya program yang baca boleh buat, dan ada certain event yang kita boleh buat di mana kita boleh push dia sebagai API kepada komponen program yang lain. So maknanya the whole stack ni boleh jadi the whole Logstash punya ni boleh jadi orang kata pipeline kepada data kita lah. Okay, base ni datang kemudian sebabnya ada certain requirement di mana kita perlu pasang input kita ni pada server lah. Okay. So bila kita pasang pada server, ada ni. Okay, bila kita pasang pada server, base ni adalah lebih ringan dan dia buat daripada bahasa Go. Jadi dia lebih ringan, maknanya kita boleh specifically boleh letak kita punya base ni untuk, contohnya kita nak letak untuk monitoring log sistem dalam Linux yang kita pasang. Jadi kita boleh hanya perlu pasang bits saja. Kalau dulu kita kena configure syslog lah, dan kita kena buat Logstash ni untuk filter dengan masa data dalam Logstash. Tapi bila hadirnya bits, dia memudahkan keadaan tu, hanya pasang bits, dan dia orang dah Elastic punya team dah sediakan pelbagai template untuk pelbagai jenis logs dan jenis file yang nak kita tarik pada server dan masukkan dalam Elastic. So bila saya tunjukkan dalam Kibana, ada pelbagai fungsi dalam Kibana bagi tujuan untuk untuk monitoring, untuk infrastruktur monitoring, untuk security punya monitoring, log punya analytic. So benda tu telah dimasukkan sekali kerana wujudnya bitnya ni. Okay. So ada apa-apa soalan lagi? Tak biasa cakap hanya dengan screen je. Okay. Alright. So saya teruskan dengan step punya future. So bila kita sebut step, maknanya okay, yang ni okay dengar? Alright. Okay. Okay, clear. Saya teruskan dengan slide ni . Okay, baik. Jadi saya ulang balik semula untuk step future ni. Okay, untuk step future ni, kalau kita tengok sini dah step ni dah memang pelbagai software ada dalam ni, mana dalam segi Kibana, Elasticsearch dengan Logstash ni. Jadi future dia adalah antara yang asal dulu Elastic Stack ni dibuat adalah untuk kita centralizekan log. I think 4 years back dululah. Jadi sekarang ni dia telah pelbagaikan, sebabnya dia boleh tarik bukan setakat logs, syslog, Apache logs ataupun ni. Sekarang dia boleh tarik juga audit logs, performance punya logs, matrix punya logs, menggunakan bits punya functionality . So dari segi tu dia ada antara fungsi utama dia punya dia target adalah dia target untuk kita security punya monitoring. Sebab tu kalau kita tengok dalam Kibana punya modul, kita dapat lihat bahawa ada satu modul tu yang memang khusus untuk security, SIEM. So maknanya bila kalau kata ada antara kita yang berminat untuk buat security, so maknanya bila kita pasang bits yang kita target stack Elastic ni untuk security, kita pasang bits yang kita follow dia punya style dia untuk security, data yang dia ambil tu boleh dia terus analyse lagi mana untuk kita buat security punya monitoring lah. Okay. Dan dari situ kita buat alerting. Alerting ni alerting adalah dia banyak-banyak feature ni, alerting dengan machine learning yang kita kena subscribe. Yang lain tu kita boleh gunakan sebagai open source dengan free punya software. Maknanya kalau segi penggunaan 90% daripada Elastic punya software ni adalah open source dengan free. So maknanya another 10% tu kita kena subscribe lah. Yang subscribe adalah melibatkan machine learning dengan alerting. Dan most of the time pun, dan kebanyakan masa pun kita banyak menggunakan selain daripada itu lah. Okay. So dan untuk monitoring ni pula adalah macam contohnya kita nak buat macam data matrix yang kita
saya ceritakan tadi, maknanya kita boleh pick up data matrix dari segi super utilization, memory utilization ataupun hard disk utilization, yang kita boleh gunakan fungsi monitor ini. Yang ni pula dia punya target punya ni pula adalah, Elastic punya target adalah untuk data melibatkan infrastruktur punya monitoring. So dia orang kata bila pasang Elastic ni ada pelbagai yang boleh kita buat lah. Dan reporting ni pula adalah contoh data yang bukan matrix ataupun data yang bukan logs ni. Mungkin yang contoh yang saya akan bawa sekejap lagi adalah data daripada CSV file melibatkan Groovy, di mana kita boleh buat reporting dan kita boleh wujudkan visualization dengannya. Okay, so itu part yang melibatkan dari segi stack future lah. Okay, alright. Oleh kerana slide ni datang pada Elastic, dia cerita pasal subscription. Jadi ini bukan part saya. Saya lebih berminat kepada sharing orang kata open source dengan basic free punya site. Jadi tapi kalau ada yang bertanya adakah Elastic ada support? Yes. Dia syarikat Elastic dia memang sediakan subscription based punya yearly punya subscription, di mana kita boleh subscribe untuk dapatkan support, dapatkan all the orang kata canggih punya function lah. Contohnya macam saya cerita tadi adalah machine learning dengan alerting ni adalah mostly adalah dalam paid subscription sebenarnya. So namun gitu, kalau kata kita pasang ni, kita boleh dapatkan 30 hari punya trial punya version untuk kita. Contohnya kita dah masuk semua data kita dah tengok visualization, dan kita dah orang kata kita nak tengok adakah fungsi AI ni sesuai tak untuk kita buat untuk kita buat dengan kita punya data dan Elastic, dan kita boleh dapatkan 30 hari punya free trial. Dan dalam saya punya work with Elastic, dia kalau kata kita tak cukup hari, kita boleh tambah lagi 30 hari. Maknanya at least 60 hari boleh kita boleh kita buat AI punya part lah. Okay, alright. So ini yang dia punya lah tujuan kenapa Elastic tu ada. Tujuan dia untuk scale. Dan kalau kata dari segi Elastic punya infrastructure, biasanya kalau kita start pasang untuk production, kita akan start dulu dengan 3 nodes. Tapi bila data kita semakin besar dan kita perlukan lebih banyak processors, maknanya kita kena tambah nodes, kita dengan mudah boleh tambah scale out dah. Scale out kita punya cluster ni dengan tambah lagi banyak nodes. Maknanya lagi banyak nodes, lagi orang kata lagi banyak data boleh proses, lagi cepat dihabiskan lah. Dan bila kita melibatkan indexing ni, maknanya data boleh diproses dengan laju sebab dia melibatkan indexing dengan indexing yang ada. Dan oleh kerana dia bersifat search, dan dia boleh ada orang kata relevant punya keywords yang dibina dalam dia punya indexing dalam Elasticsearch ni. Okay, alright. Setakat ni ada apa-apa soalan daripada ni? Tak ada. Okay, saya sambung lagi. Okay, right. Just saya sambil lalu saya ceritalah semua software ni. Jadi macam contohnya di sini adalah Bits punya modul, Bits punya software yang kita basically untuk kita pasang pada server-server apa semua. Jadi tujuan dia adalah untuk kita ship data terus daripada source, mana kita terus ambil data terus daripada source, dan kita terus masuk ke dalam Elasticsearch. Dan Bits ni dia boleh dia punya output dia kita boleh pelbagaikan. Dia bukan cakap kita boleh push terus masuk Elasticsearch. Kalau katalah kita nak gunakan juga Logstash untuk kita buat enrichment of data, dan kita rasa bahawa template yang dia bagi tu tak cukup, kita boleh orang kata gunakan Logstash. Kita boleh hantar kepada Logstash untuk enrich kita punya data atau buat manipulation of data lagi. Maknanya kita boleh hantar, dan juga dia ada juga boleh juga dihantar kepada queue management punya software. Yang disupport oleh Bits adalah Kafka. Maknanya kalau kata Bits kita ni dah banyak sangat kita pasang, dan kalau kata kita nak ingest masuk terus hantar kepada Elasticsearch, dah tentu dia akan ganggu Elasticsearch punya performance.
kita boleh letak dulu dalam Kafka untuk kita buat management. Seperti dan bukan takat kita boleh guna bits yang Elastic sediakan, kita boleh juga buat sendiri bits kita berdasarkan kesesuaian yang kita nak lah. Okay, memang terdapat 45 bits yang dibuat. Ni bertambah lah, ini slide saya dalam bulan dalam bulan Oktober atau lepas, dia akan tetap bertambah lah. Jadi bits ni pula ada yang disediakan oleh Elastic, ada beberapa. Contohnya di sini adalah file bits. File bit ni adalah untuk kita tarik data daripada server ataupun daripada storage. Walaupun ditulis di situ log file, namun begitu kita boleh tarik juga, orang kata ambil file dalam bentuk CSV dengan juga JSON. Maknanya file, contohnya kita ada daripada file CSV kita datang daripada pelbagai sumber, kita nak transfer masuk dalam server dan dalam server tu ada file bit disediakan, maka kita boleh tarik dengan file bit ni dan masukkan dalam kita punya Elasticsearch lah. Okay. Dan yang lain ni contohnya matrix yang macam saya cerita tadi lah. Matrix B ni adalah untuk dapatkan maklumat tentang server yang dipasang, sama ada CPU atau memori punya utilization, hard disk punya utilization. Dan packet bit ni mostly digunakan untuk buat analisis, melibatkan dia nak monitoring dari segi security. Sebab dia punya template bagi packet bits ni adalah untuk dia tengok any apa orang kata sebarang anomaly dalam perjalanan paket yang berlaku di dalam. Dia tak ambil semua, dia hanya ambil header dalam paket tu. Sebab nak ambil data yang terlalu besar, jadi apa yang dipakai adalah net flow saja. So dalam net flow tu hanya kita dapat header dengan apa semua, tapi di situ dia boleh tengok dalam keadaan, contohnya dia boleh tahu paket ni datang daripada MySQL punya ni, ataupun datang daripada DNS punya query. So daripada DNS punya query tu dia ada satu fungsi di mana dia boleh tengok ke arah mana pula DNS punya query itulah. So function bit ni banyak melibatkan perkara yang melibatkan cloud lah. So sebab bila kita bercerita tentang serverless ni, maksudnya kita nak monitor apa function yang kita arahkan di cloud untuk kita punya application. Okay. WinLogBit adalah mostly adalah untuk kita tarik video event punya yang berlaku daripada Windows-nya. Sebab yang ni untuk kita monitoring ni, kalau kata FileBit kita guna pakai untuk Linux dengan Unix. So WinLogBit kita gunakan untuk Windows punya environment. So Hubbit pula adalah untuk kita monitor, contohnya kita nak tahu up and down kita punya server. Yang ni dia akan monitoring dari segi ports, daripada segi URL punya request, dan kita boleh gunakan Hubbit ni untuk monitoring lah perkara-perkara itulah. Okay, audit bit pula berkaitan juga dengan packet bit ni. Bila digabungkan semua, dia akan dia adalah bertujuan untuk data untuk dia masuk dalam modul untuk security tu. Okay, alright. Okay, itu bits. Yang seterusnya adalah Logstash. Logstash ni adalah macam saya cerita tadi, adalah data processing punya pipeline. Dia adalah pipeline bagi Elasticstack ni. Dia boleh ingest data daripada pelbagai jenis sumber source, all the shape and file dengan size, dan kita boleh maknanya lepas diambil kita boleh filter. Maknanya kita parser lah dalam ni, maknanya kita boleh manipulate, dia tak panggil manipulate lah, kita boleh buat enrichment of data. Contohnya dalam Logstash dia ada modul di mana kita boleh tengok IP address yang kita dapat dalam log file data kita tu, dan kita boleh buat IP to GPS punya location untuk kita tahu IP punya location ni di mana. Itu buat enrichment. Malah kita boleh guna juga parser ni untuk kita request database kita yang lain untuk kita buat enrichment data yang kita ambil tu. So itu antara benda yang kita boleh buat dengan Logstash. Dan kita boleh transport data tu, maksudnya cerita tadi lah, kita boleh hantar selain, memanglah dia punya ni adalah Elasticsearch, kita boleh hantar kepada output yang lain, sebab kita nak hantar kepada database, kita nak hantar pada Hadoop. Dan kita boleh buat dia punya connectivity dia dalam bentuk TLS dan juga TLS, mana kita ni. Dan kita build your own pipeline. Okay, build your own pipeline ni
dia kita kena gunakan command line lah. Tapi maksud saya configuration file tu, tapi macam saya kata kepada ramai pihak lah, pipeline ni kita buat sekali. Okay, kita kena design dia. kita kena tengok dia punya, buat template dia. Once kita dah ready, pipeline dah berjalan, biasanya kita tak ubah pipeline. Dan tapi Logstash ni kalau kata kita buat subscription, dia memang ada datang dalam bentuk web GUI punya bill punya software lah. Tapi yang tu kita kena subscribe lah. Okay. Okay, ini adalah modul-modul yang berkaitan dengan bits tadi lah. Maknanya kita boleh login, kita boleh buat matrix, kita boleh buat security analysis dan dari pelbagai jenis sumber yang kita nak tarik masuk dalam Elastic. Right? Okay. Dan ini adalah ini yang bahagian paling penting, maknanya data yang kita tarik kita kena letak satu tempat, dan macam mana kita nak visualize, Kibana tu perlu tarik daripada satu tempat yang lain lah, dari satu tempat. Dan yang kita gunakan dipanggil Elasticsearch. Maknanya Elasticsearch ni adalah orang kata ialah tempat utama kepada the whole Elastic Stack. Dan macam saya cerita tadi, ada distributed dengan scalable punya node. High availability maksudnya recommended dia memang dia mana-mana cluster pun kalau kita buat dia perlukan 3 nodes. So tujuannya kenapa adalah bila kita ada 3 nodes, kita boleh ada Elasticsearch boleh buat replication dan replication antara node-node ni lah. So dia mengelakkan kita berlakunya split brain dalam data kita lah. Maknanya kalau kata kita pasang 2 node, masih lagi ada risiko split brain. Kalau satu node hilang, mungkin data satu lagi kita ada index yang akan hilang lah. Dan boleh dikatakan dia ada real time dengan full text punya search lah. Sebab macam saya cerita tadi lah, dia kita boleh, bila data yang masuk dia akan index dan kita boleh gunakan fungsi search dan Kibana untuk cari data kita. Saya real time ni a bit ni sikit sebabnya data yang kita ingest, yalah bila kita lalu dalam pipeline kita tu akan ambil masa lah. Tapi dia punya kita boleh almost real time lah dari segi kita bila kita buat ingestion lah. So aggregation maknanya dalam Elastic sendiri pun kita ada fungsi dipanggil ingest punya fungsi dalam Elasticsearch. Tapi yang ni kita kena belajar satu bahasa dipanggil Panless. Panless pun tak Panless, dia macam C lah, dia punya format dia tu. So tapi bila maknanya selain kita pakai Logstash, kalau kita boleh juga aggregate kemudiannya dalam Elasticsearch dengan fungsi dia punya ingest dalam Elasticsearch tu sendiri. Okey. Dan software terakhir dalam stack ni adalah dia panggil Kibana. Ini adalah orang kata web GUI untuk dia, di mana kita boleh visualize dan analysekan data yang telah dimasukkan di Elasticsearch. So kita dari sini kita boleh bina kita punya visualization. Dan bagi data yang ada location dalam datanya, kita boleh kita boleh gunakan mapping yang ada dalam Kibana ni untuk visualize data peta. Dan kita boleh buat reporting dari segi macam contoh nak buat pie chart, nak buat data punya diagram, kita nak buat TSV punya ni, mana kita boleh gunakan Kibana dalam ni lah. So kita ada graph exploration punya fungsi dan Kibana ni kalau kita configure, dia perlukan kita create juga untuk ada username dengan password lah, untuk mengelakkan orang kata orang terus masuk dalam Kibana kita lah. Okay. So ada beberapa pihak yang telah bina custom apps dengan Kibana ni. Contohnya ada satu projek dipanggil Wazuh, di mana dia combinekan open source security punya modul, data tu diambil dan di create satu software lain, tapi dia integrated dengan Kibana, di mana kita boleh tengok
laporan-laporan melibatkan security, di mananya digunakan Wazoo ni dalam Kibana ni untuk tengok security punya ni. Yang ni adalah contoh, nanti sekejap lagi saya tunjukkan dalam login screen. Ini adalah contoh visualization yang ada dalam Kibana. Tepi sebelah kiri ni adalah modul-modul yang ada dalam Kibana. So kalau kata kita, contohnya tadi kita bina apps kita sendiri, yang macam contohnya jadi Wazoo, dia akan letak di sini lah. Tapi di sini kalau kata kita tengok dari segi visualization, yang ni adalah dipanggil dashboard, mana kita boleh buat graph, kita boleh buat pie chart, kita boleh buat hit punya graph untuk kita visualizekan data yang kita dapat lah. Dan yang ni pula adalah time series punya data menggunakan TSV punya ni, maknanya kita boleh tengok data kita dalam bentuk bila data kita tu ada date timestamp, maknanya ada date dengan masa, kita juga boleh visualizekan dia dalam keadaan time series begini lah. Okay. Dan ini yang saya cerita tadi, bila data kita ada location punya information, kita boleh masukkan location punya mana kita boleh gunakan Kibana punya bahagian mapping dia untuk kita tengok data tu di atas peta lah. Okay. Alright. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? So far okey lagi. Okey, lanjut ya. Haris. Ya, saya. Yang Elasticsearch Fetch tu, yang mana yang akan storage dengan cluster, yang setup cluster storage tu, yang kat mana? Kat Stash ke kat Elasticsearch? Kat Elasticsearch tuan, mana bila kita buat cluster tu, data kita simpan dalam Elasticsearch. Jadi dia punya cluster tu wujud di Elasticsearch. So Elasticsearch tu dia akan buat macam storage cluster network sendiri. Ya. Dan dia yang menyebabkan cluster storage tu. Ya. So dia by default dia nak sekurang-kurangnya ada 2 node lah. Kalau kata segi development, selalunya kita pakai satu je. Tapi bila kita nak dari segi cluster, dia perlukan 2. Tapi dari segi production, kita perlukan 3 nodes untuk mengelakkan split brain. Lepas tu yang Kibana tu dia akan refer kepada Elasticsearch tu untuk dapatkan data lah kan? Ya, betul. So Kibana ni yang nanti yang akan kita dalam configuration Kibana tu, kita boleh set kan, kalau kata kita 3 node, kita boleh load balance kan antara 3 node tu. Dalam configuration Kibana tu ada, di mana kita boleh letakkan 3 node tu. Maknanya dia boleh query node 1, node 2, node 3, dan dia boleh load balance kan antara tu. Dari segi tu pun kita boleh pasang 3 Kibana pun. Okey, dia tak lah cluster, tapi maknanya kita boleh nak offload kan satu Kibana dalam satu server yang lain, satu Kibana server yang lain, dan satu Kibana dalam server yang lain, tapi kita boleh access pada satu cluster Elasticsearch. Jadi orang ni access, jadi kita boleh load balance lah. Kalau kata kita tak nak ramai orang access dalam satu server Kibana, orang kata satu application Kibana, tapi dia akan dapat the same data apa semua lah. Kita boleh load balance kan macam tu. Okay, faham. Alright. Okay, kalau macam tu saya tunjukkan demo, sebab step future ni dia ada panjang lagi cerita. Saya pergi pada demo dulu sekejap ya.
Okey, baik. Saya sambung yang untuk tunjukkan Kibana punya interface. Okey. Biasanya yang ni sebab saya dah login dah. Jadi saya dah login. Jadi dia punya saya gunakan ID default dia adalah Elastic, tapi kita boleh create lagi banyak ID yang lain untuk kita kongsikan dengan orang lain lah. Okey. Dari segi bila kita login tu username dan password macam biasa, dan kita akan dapat interface yang mula-mula ni lah. So yang atas ni semua adalah wizard dia lah. Okay, so dia ada terbagi kepada dua, observability dengan security. So tapi dalam ada satu fungsi yang kita boleh cuba untuk upload kita punya data sendiri daripada Kibana punya interface. Dia panggil upload data from ni, maknanya kita boleh upload apa-apa data di sinilah. Walaupun dia mention log file, doesn't mean just hanya log file saja. Dia boleh apa-apa data dalam bentuk CSV yang tetap dia boleh buat, kita boleh upload dalam Kibana ni lah. Okey. So bila kita login dalam Kibana, bahagian yang tepi sebelah kiri sekali ni adalah the modul yang ada. So kat bawah sekali ni kalau kita tekan, dia akan cerita dalam, dia akan tunjukkanlah apa sebenarnya. So kita ada sebenarnya banyak lah. Kita ada discovery untuk kita buat kita gunakan visualization untuk gunakan data kita untuk visualize. Dashboard ni adalah untuk kita kumpulkan semua visualization kita tu dalam satu dashboard lah. So canvas untuk kita orang kata jadikan much more grafik kita punya presentation of data. Maps untuk kita petakan data tu, ada data peta. Okay. Part of machine learning punya ni ada diletak di sini, maknanya kalau kita tekan kita boleh subscribe kepada dia. Metric ni adalah untuk untuk infrastructure monitoring yang saya cerita tadi. Maknanya kita nak tahu metric pada CPU ke apa kan, dan kita gunakan metric punya modul. Logs ni sama juga, bila kita pasang file bit dengan metric bit ni, log akan ditarik tu, kita boleh monitor dengan log. Maknanya tak perlu lagi kita pergi pada setiap server untuk kita check log server tu. Maknanya kita boleh gunakan Elastic punya kelas server tu, lepas dia tarik, mana kita boleh cari log kita terus datang dalam Kibana ni. So APM adalah Application Performance Monitoring. Okay, part of ni kira agak baru juga APM ni. Maknanya kita boleh gunakan dia punya modul ni untuk monitoring kita punya performance of web application. Okay, so dia ada ni, so uptime ni untuk kita monitor ports dengan kita punya website. SAM ni adalah untuk security. Okay, untuk security yang masa cerita tadi lah, bila kita pasang log, kita pasang audit bit apa semua, kita boleh letak ni. Double tools sebab masih lagi ada setengah kerja melibatkan bila kita nak manipulation or data ataupun kita nak pakai ingest punya dalam Elastic, kita masih lagi gunakan development punya tool lah. Development punya tool ni part of, orang kata, kena tahu bila kita nak lebih advance dalam Elastic ni. Okay, so stack monitoring ni adalah untuk kita tengok kita punya cluster ni macam mana, dan management adalah semua yang melibatkan administration tentang kita punya Elastic Stack ni lah. Jadi saya klik pada stack monitoring dulu. Okay, sebab saya nak tunjukkan yang ni cluster saya simple je, satu node je. Okay, sebab dia ni tujuan untuk saya punya orang kata testing dengan uji. Okay, version terkini sekarang adalah 7.6.2. Okay, satu je perkara tentang Elastic. Dia orang ni cepat upgrade daripada version. Setiap 3 bulan dia orang akan upgrade daripada version 7. Contoh sekarang 7.6.2. Mungkin dalam sebulan 2 lagi dia akan jadi 7.6.3. Tapi jangan risau, most of the time kalau miner punya version, dia punya upgrade tu tidak menyusahkan lah. Okay, kita just terus je buat upgrade dan data kita still ada di situ lah. Okay, so ini adalah node saya berada di Google Cloud punya environment. Saya setkan 10GB tapi data tak banyak data lagi yang saya kena buat. Okay, one thing about yang saya nak beritahu adalah tentang indexes. Kalau kata kita dalam database, kita panggil ni database, tapi dalam Elasticsearch dia tak panggil
data yang kita simpankan tu sebagai database, dia panggil indexes. Yalah, faham memang dia panggil indexes. Sebabnya macam saya cerita tadi lah, semua perkara dalam Elasticsearch ni semua diindex. So jumlah setiap perkara dalam row, mana setiap row yang kita masukkan dalam kita punya index ni dipanggil documents. Okey, nanti saya tunjukkan sekejap lagi kenapa dia panggil documents. Tapi secara umumnya lah, setiap row kita tu ada banyak maklumat, dan setiap maklumat tu dia akan susun ikut fields. So dia tak susah nak panggil rows, sebab bila kita, nanti saya tunjuk contoh nanti, dokumen ni ada lagi benda susunan tu yang menyebabkan dia panggil dokumen. So dari segi kita, maksudnya di sini adalah ada lebih kurang dalam lebih kurang 111,000 rows lah sebenarnya dari segi indeks, dari segi data yang ada dalam ni. Okay, those usage saya dah 3.7 gig lah. Okay, alright. Dan dari segi Elastic pula, setiap perkara data yang disimpan dalam indeks dia panggil shard dah. Maknanya sebenarnya bila dalam bentuk cluster, dia akan buat, kalau kata kita dah ada cluster punya sistem, setiap indeks kita ni ada 2 shard. Punya 2 shard maknanya ada 2 data yang sama, dan dia akan replicate kepada node-node yang lain. So untuk mewujudkan redundancy lah. So kalau kata ada node yang down, masih lagi ada data yang sama, dia boleh dapatkan daripada cluster yang lain lah. So bawah ni adalah Kibana punya ni, okay, Kibana punya information. So dari segi Logstash pun sama. So Elastic berada dalam server lain, Logstash pula berada dalam server yang lain. Sebab dua-dua ni adalah saya buat banyak proses, dan ES ni pun buat banyak indexing. Jadi kita tak mau berlaku apa-apa ni lah. Jadi kalau saya klik tadi yang node untuk Logstash, dan kita boleh tengok banyak perjalanan dia lah. So dari sini saya tekan lagi, maknanya kita boleh tengok information tentang kita punya pipeline yang tengah berjalan sekarang ni. So saya telah wujudkan beberapa pipeline untuk saya punya kerja ni. So salah satu ni adalah blacklist punya file, di mana saya dapatkan file-file blacklist, domain apa semua untuk saya masukkan dalam masukkan dalam Elastic untuk kita tengok apa domain ni malicious ke, ada adware ke apa ke, saya kira ni. So sekarang ni masih lagi berjalan lagi, sebab dalam proses ni ada melibatkan di mana kita kena buat IP reverse untuk check sama ada domain tu wujud ke tidak lah. Advance punya ni, kita boleh tengok dalam persistent queue tu masih ada lagi, lebih kurang ada masih lagi 1 juta dokumen lagi. Memang banyak lah domain yang saya dapatkan daripada pelbagai sumber untuk kita pre-process, untuk kita tengok domain blacklist ni macam mana lah. Itu ni antara benda-benda yang saya buat untuk security dengan untuk ni lah. Okay, so itu tentang dari segi ni. Jadi kalau kata saya tekan yang bahagian atas sekali ni adalah discovery. Okay, kalau kita tengok dalam discovery ni, maknanya kita boleh kita nak tengok macam raw lah, bukan raw lah, macam kita nak tengok data tu dalam indeks kita macam mana. Jadi saya telah wujudkan satu indeks dipanggil coronavirus. Ada banyak indeks, tapi oleh kerana saya gunakan fungsi space, jadi saya boleh asingkan projek untuk security dalam space yang lain. Filebit mungkin dalam default punya space. Jadi untuk projek COVID ni saya letak dalam satu space yang lain. Maknanya tak adalah bercampur-campur ni. Jadi bila kita cari pun tak adalah disenaraikan dengan banyak indeks-indeks yang lain. Jadi kita boleh concentrate pada ini. Jadi data ni telah saya loadkan. CSV ni saya masukkan dalam server yang running Logstash, dan saya gunakan Filebit untuk ingest masuk dalam dia. Jadi file ni saya dapatkan daripada projek ni datang daripada satu user case yang dibuat oleh
yang dibuat di internet, di mana dia dapatkan data ni dan dia nak visualizekan dalam Elasticsearch. Jadi saya follow through apa yang dia ceritakan di sini. Jadi data ni mostly adalah data umum tentang konvi seluruh dunia. So data tu didapatkan daripada pharmaceuticaltechnology.com. So kalau kita tengok kat sini, data ni dia update dalam 2-3 minggu sekali baru ada. Jadi data yang saya boleh display sekarang ni adalah data yang berakhir pada 2 April lah. Tapi tak apalah, kita ambil untuk kita tunjukkan lah. Okay, jadi kalau kita tengok di discovery data untuk CSV. Jadi bila dia upload dalam kita punya Elasticsearch ni, inilah yang kita tengok tadi, dokumen yang kita tengok tadi. Jadi dia telah dalam bentuk CSV ni, dia ada, kita tengok dalam sini adalah ruang field yang di mana kita ada timestamp, kita ada nama index, kita ada ruang field city. Yang ni semua datang daripada, kalau city, country, date dengan infected ni datang dari CSV yang kita load tadi. Juga terus dia letak jalan tu ada long yang kita latitude dan longitude yang ada, yang kita boleh gunakan sebagai location untuk kita tayang ke atas peta. Jadi yang ni yang data yang kita load dalam CSV yang telah masuk ke dalam Elasticsearch. So bila kita masuk dalam Elasticsearch, dia disimpan sebenarnya dalam bentuk JSON. Maknanya data tu tadi dia telah index dan dia telah letak dalam bentuk JSON. Maknanya kita boleh, sebenarnya Elasticsearch ni kita boleh manipulate. Mana kita boleh gunakan application lain yang boleh tarik JSON daripada Elasticsearch dan kita boleh buat dashboard yang lain yang sendiri tanpa gunakan Kibana. Okay, itu yang one thing yang kita boleh manipulate dengan Elasticsearch ni lah. Maknanya dia boleh jadi sumber JSON untuk kita create dashboard kita sendiri. Okay, ada yang ada software lain ke yang kita boleh guna untuk buat dashboard dan kita perlukan data. Most of the time kita kena create tarik daripada database, kita kena create API punya endpoint. Tapi dari segi Elasticsearch, kalau dah ada Elasticsearch kita tak perlulah. Kita gunakan terus Elasticsearch ni sendiri sebab dia punya respon dia adalah bentuk JSON tu sendiri lah. Alright. So file yang kita download tu sebenarnya kita proses tu, dia maknanya waktu dia masuk dalam CSV, kita tarik daripada Firebase dan server kita tu, tak semestinya dia ada pre-process yang kita kena buat lah. Sepada kita letakkan dalam Logstash ataupun kita gunakan Elasticsearch punya pipeline. So dalam Elasticsearch ni dia ada dua pipeline yang kita boleh gunakan. Yang ni kita gunakan ingest dalam Elasticsearch sendiri. So dia tengok pilihan lah. Kalau kata kita nak gunakan Logstash, maknanya server kita berasing hanya buat pipeline aja dan kita boleh tumpu pada Logstash punya software lah. Tapi kalau kata kita just setakat kita nak tarik data daripada data CSV saja, kita nak lalu Logstash, mungkin akan orang kata menambah complexity dan kita boleh just terus buat kita punya pipeline dalam kita punya Elasticsearch lah. So bila kita buat pipeline dalam Elasticsearch, ini yang kita kena gunakan orang kata developer punya tools ni, dev tools ni. So inilah bahasa yang digunakan, dipanggil Pandas. So pun dah bentuk all dia punya orang kata all the module, all dia punya ciri-ciri untuk dia manipulation of data. Dia di mana non-lab tu ditukar kepada location punya field supaya kita boleh tengok atas peta, dan juga kita boleh remove field-field yang kita tak nak pakai supaya kita tak orang kata menambahkan space dalam kita punya Elasticsearch sebab kita tak gunakan. Ataupun kita boleh orang kata ada field yang data ni ditulis city not available. So bila kita tunjukkan dalam kita visualization, tertanya juga city NA ni kenapa, sebab contohnya Malaysia, kalau China dia buat ikut city dan Korea pun sama, dia buat ikut city, tapi untuk Malaysia ni hanya buat seluruh Malaysia aja. So itu yang menyebabkan dalam ruang CSV tu untuk city dia hanya tulis city NA, mana city not available. So benda tu yang kata bila kita tunjukkan dalam visualization nampak tak cantik. Jadi kita boleh manipulatekan gunakan panggil command set ni untuk kita orang kata field country, kalau kita jumpa city not available,
value tu kita gantikan dengan dengan nama country lah. Okay. Alright. So jadi ini adalah saya balik semula kepada discovery punya ni tadi. Jadi kat ruang ni ada ruang search ni di mana kita boleh cari. Ini adalah field yang kita nak guna. Contohnya kita boleh buat freestyle punya search. Kita boleh type contohnya Malaysia di sini. So apa yang berlaku, dia akan cari semua field apa juga teks yang ada dalam Elasticsearch ni, dan dia akan tunjukkan, dia akan highlight lah di mana perkataan Malaysia ni keluar. So dalam hal ni, dalam perkara ni oleh kerana data kita ni satu line tu ada per country, per city, jadi dia akan tunjukkan hit pada satu dokumen sajalah. Jadi kalau saya cuba buat freestyle search China. Okay, apa yang berlaku sekarang, dia akan tunjuk 33 hit yang melibatkan China. Sebab China ni besar, jadi apa yang mereka buat untuk data ni, diorang pecah lagi untuk gantung pada city. Jadi kita boleh tengok sini, city adalah Shanghai. Maknanya kita boleh tengok kat sini. Okay, satu lagi fungsi yang ada dalam discovery ni adalah fungsi di mana kita boleh tadi search, kita boleh filter out value yang kita nak ni. So contohnya saya hanya nak cari Shanghai saja. So saya boleh tekan filter punya ni. Jadi apa yang berlaku, dia akan tambah filter kat atas ni yang melibatkan city yang Shanghai, dan kita tahulah satu city je yang punya hit ni. Tapi orang kata kita nak cari city yang lain lah. Jadi kita boleh edit kat sini. Kita boleh edit filter ni, dan kita boleh tukar kita punya field apa kita nak cari. Kita boleh gunakan pelbagai operator yang ada, sepada is this or not is or is not, is one off, is not one off. Tu antara operator yang kita boleh gunakan dalam filter kita untuk kita visualize kan. Maksudnya kita nak tengok data ni macam mana. So contohnya value kat sini Shanghai, jadi saya mungkin nak tengok Beijing. Itu kejadian. Okey. Wuhan. Okey. So ada tak? Tak ada city Wuhan. Dia Wuhan kan Hubei Hubei. W Hainan, Shanghai, Tianjin, Gansu, ini Jilin, Hong Kong. Hubei. So kita ambil contoh Guangzhou, Shanghai. Okay, saya ambil satu contoh lah. Okay, hal filter city is okay, dari situ kita boleh tengok lah mana kita boleh filter daripada data tu ikut kita punya ni lah. Okay, satu lagi bahawa kita boleh, orang kata contoh kita nak exclude result daripada city ni, kita boleh buat juga. Maknanya data yang kita dapat ni tidak melibatkan, orang kata data daripada city orang Hubei. Contoh lah. Kan, contoh macam mana kita boleh manipulate data ni lah. Okay, kalau saya matikan di sini dan saya gunakan, refresh kat sini. Okay, satu lagi adalah field ni juga kita boleh gunakan di area ni juga. Okay, so dalam ruang search pun kita boleh, orang kata contohnya saya letak city equal to so kalau kata kita nak Hubei tadi tu, kita refresh pun sama juga. Maknanya sama ada kita nak gunakan fungsi pattern punya filter yang dalam search, ataupun kita nak gunakan juga
filter yang ada dalam Kibana ni yang gunakan DSL punya language punya query lah. Maknanya data ni kita boleh manipulate dalam Kibana dengan pelbagai cara lah. Itu yang saya nak masukkan lah. Jadi bila kita buat macam ni, kita boleh inspect juga data kita request tu macam mana. Maknanya bukan apa, sebab benda ni yang kita boleh guna pakai untuk kita buat manipulasi dari gunakan web application yang lain. Maknanya macam mana kita nak create tanyakan pada Elasticsearch ni nanti gunakan application yang lain, sebab bila kita nak query daripada application lain kepada Elasticsearch kita kena request dalam bentuk JSON macam ni. So dia ada itulah bila kita you all advance lagi tengok macam mana dia punya manipulation ni, dia maknanya kita boleh gunakan Kibana ni untuk create kita punya request tu untuk kita tarik data masuk dalam application kita lah directly pada Elasticsearch. Okey, takat ni ada apa-apa soalan? Okey ya? Alright. Dalam chat tu ada orang tanya pasal KQL. KQL ni adalah dia punya query punya language. Yang tadi yang saya tunjuk tadi tu, yang ni adalah KQL tadi. Sebab saya memang activatekan dia. So bila kita type kat sini ni tadi, inilah KQL punya language tu lah. Okey. Tuan, ada soalan orang tanya dia boleh direct dengan RDBMS ah? Dia tak boleh direct dengan RDBMS. Kita kena tarik gunakan Logstash. So kita tarik, tapi kita boleh buat log time dalam real time lah. Maknanya dia boleh monitor kita banner Logstash. Dia boleh monitor bila kita buat Logstash tu, input punya plugin, kita buat SQL punya command apa yang kita nak tarik daripada database kita tu, dia tarik, filter dan kita output masuk dalam Elasticsearch lah. Dan dia benda tu kalau kita set dia akan monitor setiap seminit, dia akan monitor ada perubahan ke tak. Setiap saat tu dia akan monitor ada perubahan ke tak. Jadi kalau ada perubahan, dia tak select semua, dia akan ambil the last row yang berubah tu. So dia memang dalam Logstash punya sampel, bukan sampel lah, memang ada banyak sampel macam ni orang buat gunakan Logstash untuk tarik daripada database lah. As long support JDBC, mana-mana database kita boleh buat macam tu. MariaDB, MySQL, Postgres, Oracle. Okay. So ada soalan bertanya, Kibana boleh dipasang pada Windows? Ya, boleh. Kibana dengan Elasticsearch boleh dipasang dalam Windows. Okay, mana local PC kita lah. So maknanya kalau kata kita punya tu tak besar, memang kalau kata kita pergi kat download dia tu, dia ada installer MSI untuk Elasticsearch. Hanya Kibana aja yang kita kena extract, tapi dia dalam bentuk exe punya file yang kita boleh runkan dia lah. Okay. Ya, ada soalan Logstash ni sebagai middle, ya. Logstash adalah part L, maknanya middleware, maknanya tugas Logstash adalah ya, ada soalan Logstash ni sebagai middle, ya. Logstash adalah part L, maknanya middleware, maknanya tugas Logstash adalah dia pelbagai input yang kita tarik, kita boleh manipulate dia dan push masuk dalam Elasticsearch kita lah. Okay, ada yang kata confuse dengan Bits. Okay, Bits ni okey lah. Logstash ni dia duduk setempat lah. Dia duduk setempat, Logstash dia kira part lain lah, maknanya maknanya daripada server ni kita kena hantar kat dia. Ataupun dia kena request, Logstash ni kena request pada RDMS ataupun request get daripada API punya services. Tapi Bits ni pula kita pasang pada server yang kita nak tarik data tu. Sebab ada setengah, contohlah kan, ada setengah
Yelah, ada kes yang saya hadapi di mana dia tak bagi pun buka SQF punya port. Dia kata takut security punya issue. So apa kita orang buat, kita pasang bits dalam tu, kita buat execute script di mana kita select dan kita hantar ikut bits lah. Maknanya ada setengah tu dia tak nak dia bukan tak nak lah, dia dah put CSV dalam server dia. Jadi bila dia ada FTP tu pula adalah satu hal pula. Takkan kita nak buat cron job, kita nak buat script FTP kan. Jadi kita letak bits dalam server staging dia tu dan kita boleh tarik pakai bits. Okay, untuk environment free untuk test ni ELK ni memang takat ni tak ada lah, tapi kita boleh pasang pada komputer kita sendiri lah. Macam yang saya beritahu tadi, boleh pasang pada Windows lah, Elastic dengan Kibana tu. Okey, untuk soalan yang melibatkan tarik backend Laravel ni, saya punya advice adalah buat endpoint API dulu. Okey, okey, Pak Hamisa pun ada beritahu ada free 15 hari untuk cloud. So yang balik pada backend Laravel ni, sama ada kalau you all tahu dalam RDMS select apa nak buat, boleh directly tanya pada database tu, ataupun dalam Laravel create endpoint API dia. Apa yang kita nak bagi data tu daripada apa kepada Elastic tu. Okey. Alright, ada apa-apa soalan saya tertinggal? Alright. Kalau macam tu saya sambung sikit lagi. Saya nak tunjuk visualization pula. Okey. Ni yang SQL tadi, jadi saya updatekan dia, saya tekan butang update refresh ni untuk tunjuk balik data tu. Okay, so yang ni bahagian discovery. Bahagian visualization ni pula untuk kita visualizekan data kita. Maknanya kita boleh createkan visualization tadi. Jadi saya bagi contoh satu, contoh kita boleh, kejap ya. Tadi, saya pergi discovery ni dulu. Saya kata saya nak filter hanya country yang melibatkan China sahaja. Silap. Melibatkan China sahaja. Edit filter, saya kata China sahaja. Dia case sensitive ya. One thing about Elastic ni kita kena check dulu. Dia case sensitive, mana C besar, C kecil tu dia ada case sensitive dia. So saya 33 hit ni ada melibatkan China dan saya boleh savekan dia. Contohnya adalah so result daripada yang kita cari untuk China ni, kita dah save ke dia. Maknanya specifically kita nak buat kita punya visualization ni khas untuk China saja. Jadi kalau kita pergi ke visualization, ini ada beberapa contoh saya dah buat. Nanti sekejap lagi saya tunjuk. Contohnya saya create visualization. Ini adalah pilihan-pilihan yang ada yang dalam untuk kita visualize lah, sama ada data tables, kita nak buat area punya graph, kita nak buat horizontal punya bar, kita nak buat heat map. Buat masa ni saya untuk contohnya saya nak pilih pie chart. So tadi yang ni coronavirus ni adalah index kita yang tadi, yang semua tadi yang kita search tadi. So kita dah save kita punya search tadi khusus untuk China. Jadi kita boleh pilih yang ni. Maknanya visualization kita dapat ada data yang kita filter untuk China tu tadi. Jadi yang ni yang kita tahu tadi bahawa yang kita buat tadi adalah China ada count tadi ada 33, maknanya the whole pie chart ni ditunjukkan semua. Jadi kita kata kalau kita tunjuk macam ni dia tak ada orang kata tak ada makna lah, sebab kita nak pecah-pecahkan kita punya pie. Jadi apa yang kita buat, kita boleh pecahkan dia. So matrix ni pula di atas ni dia adalah kita boleh pelbagaikan
file kita ni nak jenis apa. So dalam hal macam ni, saya nak buat calculation semua yang melibat sum of semua bandar dalam China ni, berapa yang melibatkan infected. Okay, so kalau kata saya tekan ini, so affected value dia adalah 82,241. Tadi yang ditunjuk 33 tu adalah line of document lah. Kan itu ya. Tapi sekarang ni saya gunakan tukar metrik dia, saya tukarkan sum, jadikan sum dan saya target affected punya area. Jadi dia akan tunjukkan sum of semua yang affected lah bagi China. Sebab data kita tadi kita ambil daripada China punya search punya save tadi. So bucket ni pula adalah kita nak pecahkan tadi ni, kita nak pecahkan dia jadi sebagai slice lah. Jadi kita splitkan slice ni. Okay. Kita splitkan slice ni. So aggregation yang biasa digunakan adalah, memang ada banyak aggregation lah. Hexagram, date ratio kita boleh guna. Tapi untuk tujuan untuk ni, sebab kita nak gunakan field tu, kita pilih terms. Okay. Banyak masa memang kita guna terms dia. Sebab kita nak gunakan field dia ni. So field yang kita kali ni kita nak pecahkan ialah kita nak pecahkan ikut city, ikut bandar lah. Jadi kita size ni 5 ni punya default, kita boleh tambah lah. Contohnya saya jangkakan ada 10 city lah kita nak tunjuk. Jadi sebelum kita, jadi untuk kita tengok hasil dia, kita tekan butang macam butang play ni. Jadi pembahagian dia akan ditunjukkan di sini lah. Maknanya pie chart ni telah menunjukkan pembahagian yang kita sum up tadi tu berdasarkan city pula. So sekarang ni memang kita nampak di sini lah city yang Hubei mengambil maklumat kita ada adalah untuk 2 April data kita 88.2% adalah case di China adalah melibatkan city Hubei. Okay. So ini adalah city-city yang lain lah. So kalau Hong Kong di sini, kalau kita tengok di sini, kita boleh tahulah Hong Kong ada 682. Jadi sebagai contohnya, saya boleh filter out kat sini. Kalau saya tekan kat sini, saya boleh filter hanya Hong Kong saja, ataupun saya nak keluarkan Hong Kong saja. Mana kita boleh buat ni. So katalah saya nak filter hanya Hong Kong saja. Oops. Jadi apa yang berlaku? Filter ni akan diwujudkan. Ingat tak tadi yang filter yang macam mana kita buat dengan Discovery? Melibatkan Hong Kong saja ada 682 punya ni. Maknanya the sum of untuk Hong Kong tu ada 682. Jadi kalau saya nak confirmkan dia, filter ni kita boleh bawa pergi ke Discovery, saya boleh pinkan dia across apps. Okay, dia dah pin. Saya tekan butang Discovery ni, data yang kita ni akan tunjuk. Yalah, pasal filter country tadi ada kita buat untuk China, jadi supaya tak mengelirukan, saya pangkal dulu China ni. So ada satu hit betul sebab row dia tu memang satu hit. Jadi sum yang affected kita memang betul lah. Kita ambil Hong Kong tadi sebagai kita punya ni, dan row tu memang ada 682 datang daripada Hong Kong. So maknanya kita punya visualization ni tadi, saya tekan balik pergi visualization ni tadi, mana yang melibatkan city Hong Kong ni, maknanya pada datang kita visualize ni adalah betul lah. Jadi kalau kita tak nak, kita boleh pangkalkan dia lah. Okay. Alright. So kalau saya tengok ada apa-apa soalan. Okay. Alright. Cik Tajul adalah rakan saya, membantu saya kira. Saya dengan Tajul banyak melibatkan dengan Elasticsearch. Jadi terima kasih. Tajul membantu menjawab dalam chat lah. Okay. Alright. Okay, seterusnya dalam visualization ni, kalau kita dah sudah visualization untuk China punya site, kita boleh savekan dia. So, IOC, COVID-19 China ICTs. Okay. Okay, ada kadang-kadang saya save dia. Okay, so satu perkara saya kena cerita, kalau bila buat visualization ni, kalau kata kita save kali kedua,
Okay, kalau kita tukar nama ke title ke, dia akan override ni. Jadi kalau kata kita gunakan benda yang sama, tapi kita ubah-ubah kita punya setting dan kita nak save sebagai visualization yang baru, jadi kita pilih lah save visualization sebagai yang baru ni lah. Okay, so ini yang kita dah save. Jadi saya dah wujudkan pelbagai visualization dalam ni, dan kalau kata kita nak klik satu-satu visualization ni, dia akan orang kata mengambil masa. Jadi satu cara yang kita boleh buat adalah kita boleh gunakan dashboard. Mana dashboard ni adalah semua visualization yang kita ada tadi, kita boleh kumpulkan di atas dashboard ni lah. Maknanya sebagai contohnya ni dashboard yang saya buat untuk ini sebagai contoh mula. Jadi untuk di sini kita boleh tengok pada 2 April kita boleh tengok Itali dari segi kematian melibatkan country, kita boleh nampak pada 2 April Itali dah makin meninggi dan China punya part hanya dari segi seluruh dunia hanya 8% saja, dan peta di sebelah kiri ni pula adalah untuk kita orang kata visualize peta lah. Okay, so saya tekan ni untuk sembunyi. Dan kalau kita tengok Malaysia dia tak tunjuk pun by city, tapi untuk negeri China lah kerana dia besar, kita boleh tunjuk dia punya ni lah. So dan kita boleh juga buat data punya table di mana kita boleh tengok di sini bahawa by country, dan kita sebenarnya boleh export data yang kita tayang ni dalam bentuk CSV. Okay, maknanya kita boleh gunakan data ni dalam bentuk CSV untuk kita orang kata nak masuk balik dalam Excel kita. Dan kita boleh buat macam tu. Dan sebenarnya pie chart ni pun boleh. So kalau kita pilih inspect ni, okay, pun kita boleh download sebagai CSV. Maknanya di mana-mana data kita buat manipulation ni, kalau kita nak pindahkan data ni kepada aplikasi lain yang hanya boleh load dengan CSV, ataupun kita nak masukkan balik dalam Excel kita pun, selepas kita proses data yang besar dalam Elasticsearch, kita boleh gunakan dia punya fungsi ni lah untuk kita download dan pindahkan dalam bentuk CSV lah. Okay, so berkait dengan China tadi yang kita dah buat, saya boleh edit ni, tekan edit dashboard ni. Okay, kita boleh add kita punya visualization tadi tu. So yang ni atas ni adalah search by country tadi. So yang tadi kita masukkan adalah pie chart untuk China by city. Jadi kalau kita tekan dia, automatically dia kata dia dah added. So dia punya ni selalunya kalau atas dia penuh, dia akan letak ke bawah lah. Ini adalah pie chart yang kita buat tadi. Maknanya sekarang kita boleh tengok city mana yang melibatkan dia punya city-city yang dalam China by city lah, yang kita boleh tengok dalam dashboard. Okay, saya savekan dulu sebab saya nak buat adjustment kepada saya punya pie chart ni, sebab saya nak buat adjustment. Jadi kita boleh edit dia. Okay, contohnya saya pergi balik ke visualization ni. Okay, China by city. Okay, nampak dia tak ada, dia just plain macam tu je. Jadi kita boleh tekan option, kita boleh show label. So dengan show label ni, tak tekan ni, apply changes. So kita boleh tengok, nampak sikit maklumat, nampaklah maklumat pada pie chart yang pie chart kita. Jadi kita savekan dia. Okay, saya tak nak buat baru, just override yang ni. So bila kita pergi kat dashboard kita, so kalau kita tengok kat bawah tu, okay. So apa yang kita tukar dalam visualization kita tadi, dia akan tayangkan pada dashboard jugalah. So kalau kata data kita ni bukan dalam bentuk timestamp apa semua, jadi kita tak boleh nak gunakan fungsi masa yang ada atas ni. Dia ada satu projek lagi yang ambil by timestamp dengan masa, ikut date and time, tapi dia terlalu kompleks, saya tak sempat nak buat dalam ni. Mungkin dalam progres seterusnya nanti saya boleh buat. Okay, so ini adalah dashboard yang kita boleh share. Dan sebenarnya kita boleh share ni, kalau kata kita boleh
embedkan kita punya ni dalam kita punya, mana kita boleh create as snapshot ataupun kita boleh create sebagai short URL apa semualah untuk kita apa kita kita tayang kepada untuk kita impact dalam website kita apa ke, untuk kita untuk kita display kepada website yang lain lah. Alright. Okay. 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 Saya jawab soalan dulu ya. Okay, dalam chat punya meeting. Okay, untuk soalan machine learning tu memang kena subscribe. Okay. Setakat ni yang dalam pengetahuan saya lah, harga untuk, sebab dia punya requirement ni adalah 83 dot dengan satu machine learning dalam $30,000 subscription per year. Sebab tu saya punya advice tadi, buat dulu data manipulation pakai free dengan open source punya kan, dan kita boleh kemudian kita boleh, bila kita dah dapat betul-betul nak pakai benda ni dalam machine learning, barulah kita subscribe pada machine learning dia lah. Okay, itu soalan tentang machine learning. Okay, macam Cik Firdaus sebut tadi, machine learning boleh kita dulu buat dalam Python dengan R. So output daripada itu kita boleh terus tolak, memang Python dengan R ada library untuk kita terus masukkan dalam Elasticsearch. Maknanya manipulation Python atau sama ada R atau Python, kita boleh tarik data kita daripada Elasticsearch, proses dalam machine learning kita. Okay, sama dia pakai pakai Python atau R punya language, dan manipulate tu kita boleh tolak balik masukkan Elasticsearch. Boleh juga kita buat macam tu. Okay. Alright. Saya dah habis di sini. Jadi ada apa-apa soalan nak secara voice ataupun chat, boleh lagi tanya. Cik Muzamil? Okay. So bukalah kepada siapa kalau ada soalan, boleh buka mic dan tanya soalan. Terus sesi kita sampai 11.30, kita ada dalam 5 minit lagi. Bila saya sebut library tu, dia atur dalam konteks Logstash. Dan library juga boleh, Logstash ni juga kita boleh gantikan, contohnya R. Dia ada input library untuk Elastic, dan juga ada output library untuk Elastic Minidat. Kalau tak nak gunakan Logstash sebagai kita punya pipeline atau manipulation of data, kita boleh gunakan je terus daripada R punya language lah. Dan kalau kata kita nak pakai machine learning, kita boleh gunakan Python pandas untuk kita punya machine learning punya ni. Mana tarik pakai Python, masuk balik pakai Python jugalah. Maknanya tak semestinya pakai Logstash. Oh, anomaly ya. Okey, soalan tentang anomaly yang saya jumpa ya. Anomaly yang okey. Ni lah melibatkan klien punya hal. Okey, pasal banyak Elasticsearch ni saya banyak gunakan untuk monitoring logs daripada Apache server dengan logs daripada server lah. Mostly daripada Apache ataupun daripada IIS ataupun daripada log. Okay, anomaly yang saya selalu jumpa adalah, yang saya paling suka adalah ada satu LDAP punya logs, di mana kita monitor orang login dengan logout pakai LDAP, dia pakai central logging. Jadi anomaly yang saya minat ialah setiap kali kita jumpa klien, kita akan duduk sama-sama tengok dalam Kibana punya dashboard. Kita tengok anomaly apa orang login ni. Okey, orang ni sebab ada Trojan, bila kita gunakan Windows ni, dia akan cuba login banyak server. Jadi bila kita gunakan AD dengan LDAP ni, kita boleh nampak benda tu berlaku. Jadi dari situ kita boleh tengok, okey, kebanyakan orang dia punya login takat 100-200 kali je. Tapi ada satu user ni beribu-ribu kali dia mencuba. Dan kita tahulah PC dia kena malware. Jadi dari situ pula kita boleh check, sebab LDAP kadang dia tak tunjuk pun IP address, tapi kita ada
vlogbit dalam kita punya AD tu, kita boleh cari dari situ pula AD LDAP punya ID dengan AD punya ni, dan kita boleh buat correlation lah, dan kita boleh tahu user mana yang ada malware tu lah. Itu antara anomaly yang saya tengok lah. Dan dari okay, itu soalan daripada chat. Ada pada segi voice? Soalan tak ada. Aris. Okay. Kalau nak tengok Wazuh ada dah sikit tunjuk. Kalau ada masa sikit kita ada. Wazuh. Tinggal saya. Oh, Wazuh. Saya tunjuk sampel je. 2-3 minit je lah. Kalau Tajul nak tunjuk boleh? Take over saya punya ni lah. Ya? Cik ada apa-apa lagi nak percaya tak apa. Saya backup je. Dah okey dah. Saya dah habis dah. Tu Cik Muzammil minta kalau boleh tunjuk Wazuh sikit. Oh, Wazuh sikit Okey, saya tunjuk sekejap. Ni sampel je lah. Saya guna yang untuk lokal. Okay, saya disconnect YouTube over Stop sharing Dalam meeting chat saya sharekan orang panggil Medium punya blog lah, yang apa yang saya follow, saya follow contoh diguna pakai untuk kita tarik data COVID dari bentuk CSV. Dia ada 2 contoh. Satu dia gunakan data CSV tu sendiri yang saya demo tadi, data CSV tu tadi. Dan satu lagi dia buat gunakan data yang ditarik daripada API punya daripada API punya COVID punya ni. Okey, soalan tentang Amazon QuickSight dengan Kibana ni, Amazon memang diambil Amazon dia QuickSight ni ambil direct daripada Kibana. I think dia ada buat custom di sini lah. Bagi saya dia punya ni sama aje. Kan? Sama je lah dia punya ni. Tinggal Amazon dia ambil dipackagekan Elastic dengan Kibana ni untuk dia punya package lah. Okey, wah cantik. Ini bawa Elastic version berapa? Tajul. Wazuh ke? Wazuh. Nampak Nampak? Dah nampak dah. Okey, yang ni Wazuh yang version baru 3.12. Oh, ini baru punya. Cantik ya. Baru punya, dan dia pakai on Elasticsearch yang latest lah, yang 7.6.2 saya rasa. Ini untuk testing lah, untuk testing environment yang dekat cloud. Saya tak boleh tunjuk ni. Dekat testing kita boleh, dia macam Cik Aris beritahu lah, dia macam dia satu plugin lah untuk ELK, Elasticstack, dan dia ada beberapa features yang kita boleh explore lah untuk yang siapa yang buat untuk security, especially security. And dia macam kalau kita install Wazuh, dia out of the box, kita dah boleh guna ELK lah. Sebab ada yang a few yang tanya pasal macam nak test ELK kan, out of the box. Dia ada dia punya VM ni ready, yang datang sekali dengan Wazuh. Boleh check dekat Wazuh punya website lah. Ini Wazuh, ini antara features yang ada dalam Wazuh. Dia boleh buat security analytics, dia boleh buat intrusion detection dan etc lah, dan sampai dia boleh buat container security. Yang ni saya tak pernah test lah, tapi saya pernah test untuk the response sampai daripada security analytics. Cuma saya yang minit terakhir ni maybe saya boleh demo sikit lah. Yang ni yang saya dah try guna lah. So dia ada beberapa visibility yang dah ready dalam Wazuh yang kita boleh guna. Tapi Wazuh actually dia back end dia pakai HIDS, iaitu dia pakai OSSEC dia integrate dengan ELK, dan dia ada a few API yang boleh digunakan untuk kita macam kita buat connection ataupun kita tambah agent kat sini lah. So dia boleh support almost semua operating system lah untuk dijadikan agent. So kita boleh buat monitoring on the client side, termasuklah server, dan dia lebih mudah untuk kita manage untuk add agent dan sebagainya. Dan once kita add kita punya agent, dan kita boleh terus untuk tengok lah apa yang vulnerabilities, dan kita boleh buat assessment
security audit dalam menggunakan Wazoo sendirilah. Contohnya macam security event, so dia akan rekodkan contohnya macam kita buat compromise kepada sistem file, kita buat login kepada, kita salah login guna SSH, semua everything akan direkodkan menggunakan Wazoo lah. Dan dia ada integrity monitoring, ni penting lah. Integrity monitoring ni lebih kepada, saya rasa bukan Windows, maknanya any type of operating system yang kita ada banyak gunakan dia punya backend yang gunakan banyak malware yang aktif, banyak dia compromise kepada kita punya sistem file. So dekat sini kita boleh tengok any kind of file-file yang maybe attacker usik. Ada sometimes juga kita buat isolation, dia akan usik juga file-file tersebut. Tapi dekat sini kita boleh tengok dari segi dalam aspek host tu sendirilah, bukan network lah. Ini kalau kita panggil integrity monitoring. Dan juga maybe dalam kalau macam banking system tu lebih dia suka tengok kepada, dipanggil PCI DSS. So ini dipanggil auditing punya assessment lah. Nak tengok dari segi requirement yang comply for every requirement yang ada dalam sistem auditing. Dan dia akan buat analisis, akan buat tengok listen ports yang sepatutnya tak boleh open, apa yang close. So anything happen dalam operating system, kita dapat monitor dekat sini. But still this is the ready made punya visibility. Macam Cik Aris beritahu, kita still Elasticsearch, yang paling penting kita kena tengok dari segi detail apa yang dalam dokumen tu beritahu. Contohnya dekat sini dia beritahu, tadi saya tengok, saya zoom in daripada sistem audit daripada SSH hardening, maknanya ada a few maximum numbers of authentication fail ataupun attempt. So di sini kita boleh tengok dan kita boleh terus escalate kepada kita punya team networks untuk tengok what's happening on our server. Ini macam full log dia. Ini yang dia actually Wazoo dia bukan macam everything kita install Wazoo, everything will be safe lah. Bukan, kita still kena buat analisis, kena tengok, buat double check dengan sistem admin kita, dengan network admin. Sometimes yang buat maximum numbers of authentication attempts ni bukannya attacker, kita sendiri salah, lupa password, dah banyak sangat server kan, kita lupa. So this is very important lah untuk kita macam untuk kalau dalam agensi ada blue team, so this is very important tools untuk blue team untuk tengok dari segi aspek security audit, networking audit. So kita boleh interchange dengan dashboard dan juga interchange dengan kita punya Elasticsearch. Because of sekarang ni kalau orang buat security semua nak embed, nak ada visibility. Macam Cik Haredi kata, kalau kita tengok kalau kita tengok dekat back end, sometimes kita tak nampak apa yang berlaku, sometimes kita je yang faham. So bila kita come up dengan visibility dengan a few graph dan sebagainya tak sihat ni sebenarnya, tapi nak tolong kita boleh nampak apa yang what's happening dekat kita punya infrastructure, what's happening on our networks. Dan dari segi auditing yang paling baru saya nampak, dia ada HIPAA ni, money ni, ada kita punya polisi auditing. So kalau kita nak comply dengan security policy, dengan auditing policy, dengan ISO 20001, jadi kita benda ni adalah penting untuk agensi untuk comply dan kita boleh go through. So what is happening on our client, our servers, which one yang comply, which one yang tak comply, dan kita boleh buat macam eradication atau mitigation untuk kita punya server. And saya nampak dekat sini kalau Wazoo kita kena banyak. Satu lagi yang penting, kita boleh integrate dengan VirusTotal. Kalau kita ada VirusTotal punya API dan kita ada free, dan kalau ada yang berbayar, kita boleh integrate dengan VirusTotal untuk tengok sama ada sistem file kita pernah kena compromise, pernah kena usik dengan attacker. Dan juga OS Query pun saya tak pernah guna. Kalau mana kita ada guna OS Query dekat client kita, dia akan boleh baca apa tools ataupun logs datang daripada OS Query. Ini ada a few lah. So ini yang simple punya overview saya boleh tunjuk kat tahap segment testing, dan kita ada policy monitoring. So kita boleh tengok which one yang comply, which one macam lebih pada policy SSH hardening, interface permission. Even kita up satu interface network pun dia akan beritahu ada no public key authentication. Ini memang out of the box. So ini sometimes kita akan nampak macam ada maybe ada alert yang macam
Yalah, bukan anomaly kita kena investigate, tapi kalau macam sometimes yang happen to be some like a Trojan version, sometimes bila kita ubah aja kita punya sistem, kita punya file, sometimes dia akan kata macam saya install Apache saya dalam MacBook, dia kata ini adalah macam signature kepada Trojan. Sometimes itu bukan Trojan, sometimes itu macam unknown punya software yang ada dalam kita punya machine yang tak comply dengan kita punya auditing. So dia akan detect sebagai some kind of anomaly detection event yang kita kena buat further investigation lah. So Wazoo ni very interesting yang kita boleh explore. Besides kita nak explore macam yalah, kita ELK, saya memang suka ELK sebab boleh correlate logs, boleh buat macam pipeline, boleh buat datang daripada berbagai source termasuk dengan big data. Tapi kalau macam kita nak start main security, nak start main, nak tengok apa capability ELK out of the box, saya rasa saya boleh suggest untuk gunakan Wazoo lah untuk starting point, untuk play around dengan Elasticstack. Saya rasa tu saja yang saya boleh share, simple punya sharing. Terima kasih lah, kalau minta maaf lah saya tak apa ready Cik Aris sebab tak apa sihat, tapi inilah yang saya boleh share buat setakat ini. Okay, itu saja kepada Cik Aris. Tajul, soalan. Okay, soalan satu. Currently I'm using Dynatrace for application performance monitoring. Okay. One of the things yang Dynatrace dia hanya handle software baru, version yang baru. Contohnya katalah contoh PHP lah dia hanya support PHP 7 and onwards. Okay. So those yang masih guna version di bawah pada itu dia hanya boleh tengok atas. Dia tak boleh deep dive, dia tak boleh sampai code level. Ya. Okay. My question is Wazoo also the agents behavior dia sama macam tu? Only support certain versioning. Okay, Dynatrace dia punya features dia boleh tengok sampai ke level code tu tak? Betul. So dia macam dia lebih nak buat macam code punya analisis tau. Tapi kalau Wazoo dia different. Wazoo dia tengok dari segi host tu sendiri overall. Dia pergi sampai ke level codes. Dia tak tengok sampai level codes. Sebab my question is software version. Contoh macam baru ni I have several cases lah. Several cases whereby bila kita install agent Dynatrace to okay lah, I reveal lah, tapi I tak sebut niti sangat. I cerita yang mana boleh to the limit. Install agent dekat web server. Nak tengok performance of the applications. Unfortunately, the versioning of the macam OS, dia guna apa? Dia guna Ubuntu. So dia guna Ubuntu yang lama, version yang lama. So adakah ini juga, let's say you did mention about agent just now, that is something that caught my interest lah. So is it the agent having that similar behavior? Dia hanya kenal certain versioning. Sebab memang kita tahu Linux kernel ni dia ada banyak version. So certain version dia dah mungkin banyak dah diubah dan sebagainya. I think Dynatrace behavior is like that. Dia hanya boleh support, dia hanya support I think for the last 2 years punya teknologi yang ke belakang. Sebab dia banyak support dah yang baru-baru macam ni kan. Benda-benda yang banyak baru. So I have that difficulty. So yang agent in this Wazoo, is it? Saya explain dari segi perspektif, maybe Cik Aris dia boleh explain further lah. Wazoo again, saya kata Wazoo is a host IDS, then dia ada features untuk security audit, so dia akan boleh go through mana yang kita panggil version control ataupun vulnerabilities punya yang software yang vulnerability ataupun obsolete. Sometimes bila PHP dia up one level, 0.017 level, sometimes it's not a macam stable version, then dia tak trigger. But sometimes dia trigger because it yang come in dan masuk dia update database dia. So katakan kita guna version 7.0, ada vulnerabilities. So Wazoo dia ada capable untuk detect that kind of vulnerabilities. Tapi
when it comes to the latest but not stable, maybe dia belum lagi update di database. So itu yang dia punya drawbacks lah, sebab dia pun tak fokus kepada codes sampai deep dive detail. Tapi but still dia boleh visible daripada kita yang kita punya sistem maybe contain some vulnerabilities etc etc, tapi dia boleh detect, but still kita kena ada satu kaedah untuk detect in detail what is happening on our codes. Itu Wazuh dia boleh buat, but I'm not promise that Wazuh can do everything, but sometimes on the partial punya features dia boleh buat level begitu. Maybe Cik Aris boleh tambah kot, Abah Aris. Okay, dia ada satu lagi approach yang kita boleh buat adalah kita boleh gunakan audit punya, sebab semua version of Linux ni dia memang tak, version lama dia tetap ada audit D punya function tu. Audit D ni kita boleh configure di mana dia punya logs tu kita boleh hantar kepada kita punya Elasticsearch untuk kita create a template untuk kita buat analyze dia lah. I think dia ada workaround yang kita boleh buat lah. Kalau kata dalam pengetahuan saya, bits masih boleh dipasang pada Ubuntu 14.04. Yeah. Okay? Masih boleh, as long pasal Go, bahasa Go tu waktu dibuat pun Ubuntu 14.04 kena 2 dengan kena 3 tu boleh lagi. Meaning that kalau kata worst case scenario pun, apa yang kita boleh buat adalah kita gunakan audit D ni, memang semua Linux ada log tu yang kita hantar kepada Logstash dan kita buat manipulation kat situ lah. Maknanya kita buat data enrichment ke, kita buat field punya separation dan kita boleh display dalam kita punya Elastic lah. That's orang kata bukan worst case scenario lah, dan ada workaround yang kita boleh buat lah. So maknanya kita boleh approach macam tu lah. Yep. Dan sebagai tambahan, macam tengok dekat screen saya sekarang ni, dia ada macam sistem auditing. So dia boleh buat compliance punya auditing lah sama dia, tapi at this level lah, sampai again saya kata on the level dia tak pergi lagi sebab dia bukan purpose on the code levels. Tapi macam Cik Azhar beritahu, kita ada satu macam kita boleh buat satu workaround untuk membolehkan kita detect kalau ada version yang dah obsolete yang still exist dalam kita punya sistem, ataupun ada listening port ataupun port yang tak sepatutnya open tapi kita open, kita boleh tengok, tapi still kita kena analyse lah perkara tersebut supaya kita tak nampak macam itu false alarm untuk kita punya agensi, yang menyebabkan sometimes ada sistem pakai yang ports yang tak latest tapi still sistem internally guna, maknanya dia tak expose kepada public internally, but sometimes ialah threats, internet threat pun bahaya juga. So kita tengok so benda ni semua kena ditimbang antara semua unit dan semua agensi lah, supaya kita tak salah buat keputusan lah. Itu pendapat saya lah, Puan. Baik. Terima kasih. Mungkin kita buat satu lab. Kita buat satu lab, kita pasang dua-dua agent ni pada satu machine. Let's see how it behave. Okay. Yeah. Boleh. Sure. One finder lah. One finder. Alright, okay. Okay, Cik Tajul, Cik Aris, ada apa-apa yang nak concludekan ke macam mana? Okay, saya nak ucapkan terima kasih pada yang sudi mendengar lah. Saya dengan Tajul saya punya orang kata membantu, dan terima kasih Tajul. Dan saya tak sihat ni bantu dari segi nak menjawab soalan dalam chat apa semua lah, dan presentation tu Wazuh. Okay, Cik Muzamil dan penjasa atas jemputan ni lah. Okay lah, macam tu setakat inilah dari saya. Kalau ada apa nak sambut advance lagi, okay boleh, kita boleh set satu masa lagi kita buat lah. Okay, saya wakil daripada pihak berjasa, saya ucap terima kasih kepada presenter Cik Aris dan juga dibantu oleh Cik Tajul yang turut membantu. Saya rasa banyak dia membantu dekat bahagian chatting tu tadi. Saya nak tengok soalan-soalan dia pun, nak tolong jawab pun saya tak apa mengerti. Jadi biar mereka-mereka yang mahir lah, saya nampak di situ. Jadi saya ucapkan terima kasih juga pada semua peserta yang join tunggu sehingga dah lebih pada 11.30 dah ni kiranya ni. Dah 11.39, 11.40. So ada dalam 53 attendees yang masih setia lagi. Saya ucap terima kasih kepada semua yang sudi mendengar sesi webinar kali ini, anjuran penjasa.
Dan insyaAllah kita tidak akan berhenti di sini, kita akan teruskan lagi dengan beberapa topik-topik yang menarik. Mungkin kita akan cuba cari kita cari jemputan-jemputan daripada komuniti, mungkin daripada pihak-pihak daripada pegawai ICT sendiri yang akan share dia semua kepada kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua dan insyaAllah selamat menyambut Ramadan. InsyaAllah petang ni anak bulan tengok kalau jadi esok puasa. Dan kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang slide dan juga recorded video ni nanti kita akan sharekan dalam grup FB Pejasa dan juga di dalam portal Pejasa lah. So, okay, nanti saya sharekan lah. Alright. Jadi masing-masing boleh rujuk di situ lah nanti. Okay, terima kasih ya. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.